Bertemu kembali dan kita beralih ke perkembangan sukan. Bola sepak Liga Super. Pasukan Kedah merampas kedudukan teratas Liga Super selepas membenam pendahulu sebelum ini Pahang 4-1 di Stadium Darul Aman Al-Star Kedah malam tadi. Kedah kini mendahului carta dengan 8 mata manakala skuad Tok Gajah di kedudukan kedua menerusi kelebihan jaringan walaupun berkongsi 7 mata dengan Perak dan T-Team selepas 4 perlawanan. Bermain di hadapan lebih 30,000 penyokong sendiri, Kedah terpaksa menunggu sehingga penghujung babak pertama menerusi jaringan Badrul Bakhtiar. Sebaik perlawanan bersambung babak kedua, belum sempat Pahang mengatur serangan, penyerang tuan rumah Ken Ilsolasen meledak untuk jaringan kedua pada minit yang ke-66. Tidak puas dengan itu, pemain muda Farhan Roslan menambah duka Pahang dengan gol ketiga pada minit ke-74. Bagaimanapun pada minit-minit akhir perlawanan, pemain pelawat Matthews Aldous Liando meredakan seketika keresahan penyokong Pahang dengan jaringan sagu hati pada minit ke-89. Gol berkenaan tidak menjejaskan pemain Kedah yang terus mengasak kubu lawan dengan menambah satu gol menerusi Ken Lisolasen pada minit kedua masa tambahan sebelum whistle penamat dibunyikan. Pengadil Muhammad Nazmi Nasaruddin, tamat perlawanan Kedah 4, Pahang 1. Di Stadium Tuan Abdul Razak Jangka Pahang, Kelantan mencatatkan kemenangan kedua berturut-turut apabila menewaskan Felda United 2-1. The Red Warriors terlebih dahulu menguji gawang tuan rumah pada minit ke-7 apabila Mamadou Danso melakukan tandukan hasil hantaran Indra Putra Mahayuddin namun ditepis keluar oleh penjaga gol Muhammad Fahrizal Harun. Felda United bagaimanapun berpeluang berada di depan pada minit ke-29 namun gol jaringan Gaston Andres Javier dibatalkan pengadil perlawanan Muhammad Zamzaidi Katimin kerana offside. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan namun The Red Warrior akhirnya memperoleh gol awal apabila rembatan kencang Indra menerjah jaring untuk pelawat mendahului 1-0. Jaringan tersebut menyebabkan Felda United menggandakan asakan dan hasilnya tuan rumah memperoleh gol penyamaan pada masa kecederaan babak pertama menerusi Zahrahan Kranga. Bersambung babak kedua, kedua-dua pasukan bertukar-tukar serangan. Namun pelawat lebih bernasib baik apabila Muhammad Gadar meledakkan gol kemenangan Kelantan pada minit ke-89. Keputusan sebaik whistle penamat dibunyikan Kelantan 2, Felda United 1. Sementara itu, PKNS teruskan kecemerlangan mereka dengan kemenangan kedua berturut-turut dengan memadam rekod tanpa kalah Perak pada perlawanan keempat dengan membenam Perak 3-0 di laman sendiri. Berlangsung di Stadium Shah Alam, sebaik sepak mula ternyata The Boss Garus bernafsu untuk memburu gol seawal minit keempat setelah sepakan percuma Nazirul Naim hampir menerjah gawang namun dapat ditepis keluar Muhammad Zamir Selamat. Melihat penguasaan pasukan pelawat, pasukan Semut Merah terus melancarkan serangan pantas tetapi pada minit ke-12 jaringan oleh Patrick Ronaldinho dibatalkan kerana offside. Minit ke-26, Safi Salih melakukan rembatan lirit di dalam kotak penalti namun tiang kiri menyelamatkan kedudukan Perak untuk kedudukan 0-0. Pada penghujung babak pertama, Lucas Sebastian Espindola berjaya menjaringkan gol pertama PKNS melalui sepakan percuma, menarik memperdayakan Hafizul Hakim membolehkan tuan rumah mendahului 1-0. Bersambung babak kedua, Espindola sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-47 dengan melecek dua pertahanan Perak dengan melepaskan rembatan kencang membolehkan PKNS selesa mendahului 2-0. Pada minit ke-59, pasukan bimbingan Karl-Heinz Wegang dihadiahkan sepakan penalti untuk mendapatkan gol pertama akan tetapi Muhammad Zamir berjaya menepis sepakan yang diambil oleh Vladilev Mitrovicev. Akhirnya, 6 minit sebelum perlawanan tamat, Safi Salih berjaya menyumbat gol ketiga buat PKNS sekaligus mengutip 3 mata di laman sendiri. Tamat perlawanan PKNS 3, Perak 0. I think penalti yang didapat tu bila goalkeeper tu dapat set penalti itu yang beri kelebihan. Sebelum itu saya rasa walaupun 2-0 Perak masih attack, masih cuba mencari gol, tapi bila dia dapat penalti kalau gol mungkin keputusannya mungkin lain. So it was the turning point kat saya. Your question with yes or no, for the simple reason we
44 minutes, we were at least equally with PKNS. And then our team made a very fatal mistake. Less than 1 minute to go, we allowed our opponents to score an easy goal by free kick. So if we did not do this mistake, then the halftime score would have been 0-0. Pertembungan antara juara hat-trick Liga Super Johor Darul Takzim JDT dan Selangor menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. JDT gagal memanfaatkan permainan di laman sendiri untuk mengutip 3 mata penuh. Terikat tanpa jaringan bersama Selangor di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Lakin malam tadi hanya membolehkan kedua-dua pasukan membawa pulang 1 mata. Harimau Selatan yang masih segar dengan aksi penentuan Liga Juara-Juara Asia di Jepun bermula garang apabila menguasai permainan sebaik whistle perlawanan dibunyikan. Bagaimanapun jada jaringan dicipta kedua-dua pasukan pada separuh masa pertama, walaupun pada minit ke-37 tuan rumah hampir memperolehi gol pembukaan selepas pengadil perlawanan menghadiahkan sepakan penalti. Penjaga gol pelawat Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid menjadi wira skuad Red Giant apabila berjaya menyelamatkan sepakan penyerang import JDT Brian Frederico Ferreira. Memasuki babak kedua, anak buah penjamin Mora terus mengasak kubu pelawat untuk mencari gol sulung, namun sering dipatahkan pertahanan Selangor. Kedudukan terikat tanpa sebarang jaringan sehingga tamat 90 minit perlawanan. Pertembungan antara Pulau Pinang dan Sarawak menyaksikan anak buah Ashley Westwood gagal memanfaatkan peluang bermain di laman sendiri selepas tewas 0-1. Beraksi di Stadium Batu Kawan, semangat skuad bimbingan Westwood bermula garang dengan mengasak kubu lawan sebaik whistle ditiupkan. Asakan demi asakan pada babak pertama bagaimanapun menemui kebuntuan. Permainan pada babak kedua memperlihatkan kebangkitan Sarawak yang berjaya menjaringkan gol pada minit ke-71 menerusi Mark Andrew Hadman. Dan skuad Harimau Kumbang gagal menyamakan kedudukan sehingga whistle penamat sekaligus kumpulan memungut 3 mata. Tamat perlawanan Pulau Pinang 0, Sarawak 1. Ini merupakan kekalahan kali keempat Pulau Pinang dalam perlawanan Liga Super. Dalam pada itu, kekalahan pasukan Pulau Pinang telah menimbulkan kekecohan di Stadium Negeri Batu Kawan sebaik tamat perlawanan. Kekecohan dikatakan tercetus apabila penyokong fanatik Harimau Kumbang itu melakukan kerusuhan di luar stadium selepas perlawanan tamat. Mereka kemudiannya berkumpul di luar stadium selepas pasukan polis dan rela tidak membenarkan mereka berada di perkarangan stadium. Mereka turut melaungkan rasa tidak puas hati kepada Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang. Tindakan agresif dengan membaling botol air mineral dan mencun ke arah pasukan polis dan penguat kuasa yang mengawal pintu masuk telah menyebabkan pasukan simpanan persekutuan FRU terpaksa melepaskan gas pemedih mata bagi mengarahkan mereka beredar. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan DSP Syamsuddin Mahmad berkata keadaan terkawal dan kesemua mereka telah diarahkan untuk bersurai. Tiada sebarang tangkapan dilakukan setakat laporan ini disiapkan.